Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu di dalam pembacaan kitab hadis Sahih Imam Muslim pada siri yang ke-268. Dan pada siri kali ini kita telah tiba pada hadis-hadis yang menceritakan berkenaan tentang kelebihan orang yang syahid pada jalan Allah. Fadli syahadah, kelebihan asy-syahadah, seseorang yang syahid fi sabilillah pada jalan Allah Ta'ala. 4865 baca sanad dia. Maka Nabi SAW telah bersabda, "Ma min nafsin, tidaklah mana-mana jiwa, tamutu yang meninggal dunia, laha indallahi khairun, dalam keadaan baginya di sisi Allah ada kebaikan." Mana-mana orang yang meninggal dunia, sabda Nabi SAW, dan dia mempunyai kebaikan di sisi Allah. Dia mempunyai pahala yang Allah berikan ganjaran di sisi Allah. Tamutu, dan dia meninggal dunia. Yasurruha, maka tidak ada orang yang dah meninggal dunia yang gembira annaha tarji'u ila dunia, untuk dia kembali ke dunia. Tak ada orang yang nak kembali ke dunia. Walaupun boleh duduk dengan anak dia, dengan keluarga dia, tak ada orang yang nak kembali ke dunia. Kalaulah dia ada kebaikan di sisi Allah. Wala annalahad dunya wa ma fiha, walaupun untuknya adalah segala dunia dan segala isinya. Sebab itu bila ada orang meninggal dunia, maka kita kena faham dia kembali ke tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah. Illa syahid, hanya ada satu orang sahaja yang kalau meninggal dunia dia nak balik ke dunia. Itulah golongan yang mati syahid. Yatamanna, kenapa dia nak balik ke dunia? Yatamanna, dia menginginkan ayyarji'a, untuk dia kembali ke dunia. Fayuktal, lalu dia beroleh syahid lagi di dunia. Lima yara, disebabkan apa yang dia telah lihat. Min fadli syahadah, daripada kelebihan syahadah, kelebihan mati syahid. Lalu orang yang mati syahid, maka dia nak balik ke dunia, tapi bukan nak jumpa dengan keluarga, anak saudara, tidak. Kerana dia nak mati syahid berkali-kali. Sabda Nabi, lima yara min fadli syahadah, daripada apa yang dilihat daripada kelebihan syahadah. 4866 baca sanad dia. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu hadis meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Ma min ahadin, tidak ada seorang pun yadkhulul jannah, yang telah masuk ke dalam syurga." Maka yadkhulul jannah menjadi penerang apakah yang dimaksudkan dengan hadis sebelum ini, indallahi khair. Lalu kalaulah seseorang itu dapat masuk syurga, yuhibbu an yarja'a ila dunya, tidak akan ada orang yang masuk syurga nak balik ke dunia. Walaupun dia boleh duduk tinggal dengan keluarga dia. Wa anna lahu ma 'alal ardi min syai', dan sesungguhnya dia tak akan nak balik ke dunia walaupun untuknya segala apa yang ada di atas dunia daripada sesuatu. Ghairu syahid, kecuali hanya ada satu golongan yang nak kembali ke dunia, itulah golongan syahid. Fa innahu yatamanna, maka sesungguhnya dia akan berharap ayyarja'a, untuk dia kembali, fayuqtal, dan dia syahid, asyara marrat, sebanyak 10 kali. Dan punya banyak, maksudnya dia nak kembali ke dunia, syahid kali kedua, kembali ke dunia, syahid kali ketiga, kembali ke dunia, syahid keempat, sampai 10 kali. Kalau boleh dia nak begitu, kenapa? Lima yara minal karamah, disebabkan apa yang dilihat dari kepada kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang syahid. 4867 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, telah ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ya'dilul jihad fi sabilillah?" Apakah amalan yang boleh menyamai berjuang pada jalan Allah? Qala la yastati'u. Sabda Nabi,
kamu tidak akan mampu melakukannya. Kamu tak akan mampu untuk menyamai amalan orang yang berjuang pada jalan Allah. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang berada di ruangan TikTok dan juga yang berada di ruangan Facebook. Fatimah Samsuddin, Salawati Osman, Wan Anis, kemudian sahabat-sahabat yang lain, ahlan-ahlan kepada semua. Maka sabda Nabi SAW, la yastati'u, kamu tak akan mampu melakukan amalan yang menyamai berjuang pada jalan Allah. Qala fa'adu alaihi marrataini aw thalatha. Berkata Abu Hurairah, maka para sahabat mengulang-ulang soalan sebanyak 2 ataupun 3 kali. Kullu dhalika yaqul, setiap kali baginda bersabda la yastati'u, kamu tidak akan mampu melakukannya. Qala fi thalithah, maka baginda Nabi SAW bersabda pada kali yang ketiga, masalul mujahid fi sabilillah, perumpamaan seseorang yang berjuang pada jalan Allah, kamathalis shaim, adalah seperti seseorang yang berpuasa, al-qaim, seseorang yang tidak ada suara. Tu tengok dekat TikTok tak ada suara. Okey. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Tak perasan. Okey, cuba dengar jap. Facebook dengan TikTok. Facebook ada insya-Allah. TikTok. Okey, ada Ya. Maka sabda Nabi SAW, apabila ditanya apakah amalan yang boleh menyamai berjuang pada jalan Allah, sabda Nabi, masalul mujahid fi sabilillah, perumpamaan seseorang yang berjuang pada jalan Allah, kamathalis shaimil qaim, adalah seperti seseorang yang berpuasa sepanjang waktu, al-qaim, berdiri solat sepanjang waktu, al-qanit, mentaati Allah, bi ayatillah, dengan ayat Allah, la yaftur, dia tidak berasa letih daripada berpuasa dan menunaikan solat, hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah, sehingga pulangnya orang yang berjuang itu pada jalan Allah. Maksudnya kalau seseorang itu nak menyamai amalan berjuang pada jalan Allah, dia kena solat sepanjang waktu, kena puasa sepanjang waktu, barulah dia boleh menyamai amalan orang yang berjuang pada jalan Allah. 4868, riwayat ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu Awana tahwil, wa bi ilayhi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Jarir tahwil, wa bi ilayhi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Muawiyah kullu an Suhail bi hadzal isnad nahwa. Riwayat 4869. Baca sanad dia. Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu telah berkata, kuntu inda mimbari Rasulillah, aku pernah berada di sisi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka telah berkata rajulun, seorang lelaki, ma ubali alla a'mala amalan ba'dal islami illa. Beliau berkata nak menunjukkan ada amalan yang dirasa hebat, ada amalan yang dirasa besar. Dia berkata, aku tidak kisah bahawa aku tidak melakukan apa-apa amalan dalam Islam selepas daripada aku dapat memberi jemaah haji minum. Dan ini adalah antara amalan yang besar, berkhidmat memberi minum kepada jemaah haji. Wa qala akhar, ada yang berkata, ma ubali alla a'mala amalan ba'dal Islam, aku tidak kisah, aku tidak dapat beramal dengan apa-apa amalan selepas Islam kecuali aku sentiasa menghidupkan Masjidil Haram, sentiasa berada kat Masjidil Haram, pun pahala yang besar. Maka berkata orang yang ketiga, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-jihadu fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala, afdal, adalah lebih baik, mimma, daripada amalan yang kultum, kamu telah katakan. Fazajarahum Umar, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu telah menengking mereka seraya berkata, la tarfa'u aswatakum, janganlah kamu meninggikan suara-suara kamu di sisi mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaumul jam'ah, dan pada hari itu adalah hari Jumaat. Walakin, akan tetapi, idza sallaital jum'ah, apabila kamu telah, idza sallaitul jum'ah, apabila aku telah selesai menunaikan solat Jumaat, dakhaltu, aku sendiri akan masuk menemui Nabi, fastaftaituhu, dan aku akan bertanya kepada Nabi, fi makhtalaftum, berkenaan tentang amalan yang kamu berbeza pendapat, amalan apa yang lebih baik, berjuang pada jalan Allah, bagi jemaah haji minum, ataupun seseorang yang mengimarahkan sentiasa berada di Masjidil Haram. Maka Allah telah menurunkan ayat
pada surah At-Taubah ayat yang ke-9. Firman Allah, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram. Adakah kamu menjadikan sama amalan memberi jemaah haji minum dan orang yang mengimarahkan Masjidil Haram? Adakah kamu menjadikan kedua amalan ini menyamai orang yang beriman pada Allah dan pada hari akhirat, wajahada fi sabilillah, dan orang yang berjuang pada jalan Allah? Firman Allah, la yastawuna indallah, takkan mungkin pernah sama amalan itu di sisi Allah. Berjuang pada jalan Allah pahalanya adalah besar. 4870 yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala hadatsana Yahya bin Hassan qala hadatsana Muawiyah qala akhbarani Zaid annahu sami'a Aba Sallam radhiyallahu sallam rahimahullah qala hadatsani Nu'man bin Bashir qala kuntu 'inda minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Abi Taubah. Bab yang seterusnya, ada beberapa hadis yang Imam Muslim membawakan nak menerangkan kelebihan al-ghadwah, sepagi, warauhah, dan sepetang berada pada jalan Allah. Bukan sepanjang hari pun, sepagi dan sepetang berada pada jalan Allah. Apakah kelebihan dia? Hadis ni semuanya lebih kurang sama, namun kita akan baca sebab ada riwayat yang ada penambahan berbanding riwayat yang lain. 4871 baca. Nabi SAW bersabda, laghadwatun, sepagi berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala, aw rauhatun, ataupun sepetang, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 4872. Sekejap Allahumma salli ala habibina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadis mana tadi? 4000. Baca sanad dia.
Nabi SAW bersabda, hadis ni lebih kurang sama, cuma pada hadis ini ada menyebut perkataan al-abdu. Sabda Nabi SAW, wal ghadwatu yaghduhal abdu. Sepagi yang seseorang itu berada pada jalan Allah, fi sabilillah, khairum minad dunya wa ma fiha, adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Lihat kepada catatan Imam An-Nawawi. Pada baris yang pertama, kata Imam Nawawi, al-ghadwah bermaksud as-sayru awwalan nahari ila zawal. Waktu daripada pagi sampailah zuhur. Maka itu dipanggil al-ghadwah, berpagi, sepagi. War-rauhah adalah as-sayru minaz zawal ila akhirin nahar. Daripada lepas zuhur sampailah ke penghujung hari, sampailah ke maghrib. Wa maknahu pada baris yang kedua, anna rauha yahsulu biha hadha thawab wa kadzal ghadwah. Seseorang yang berada pada jalan Allah walaupun separuh hari, sepagi ataupun sepetang, maka ini adalah pahala yang dia dapat. Maka bagaimana kalaulah seseorang itu sepanjang hari, beberapa hari berada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada baris yang ketiga kata Imam Nawawi, anna fadlal ghudwah war rauha fi sabilillah, kelebihan berada pada jalan Allah walaupun sepagi sepetang adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lau malakaha insan, kalaulah seseorang manusia itu boleh mampu memiliki keseluruhan dunia. Terus baca 4873. Sabda Nabi SAW, sepagi ataupun sepetang berada pada jalan Allah khairun, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 4874 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, lau anna rijalam min ummati, kalaulah sesungguhnya ada beberapa orang daripada umatku. Terus, dan kemudian waqala fihi wala rauhatun fi sabilillah, sepetang seseorang itu berada pada jalan Allah, au ghadwah ataupun sepagi, khairum minad dunya, lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada padanya. Ini kelebihan seseorang yang berada pada jalan Allah. Yes. Allahumma salli ala Muhammad. Sebentar. Okay. Baca sanad yang seterusnya. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala telah berkata, Nabi SAW telah bersabda, ghadwatun fi sabilillah, sepagi berada pada jalan Allah, aw rauhatun ataupun sepetang, khairum mimma, lebih baik daripada dunia, di mana tala'at alaihi syamsu wa gharabat, di mana terbit padanya matahari dan terbenam. Maksudnya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. 4876 yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya adalah lebih kurang sama. Wa bihi ilayhi qala hadatsani Muhammad bin Abdullah ibn Kuhzaza qala hadatsana Ali ibn al-Hasan an Abdullah ibn al-Mubarak qala akhbarana Sa'id ibn Abi Ayyub wa Haywat ibn Shuraih qala kullu wahidin minhuma hadatsani Shurahbil ibn Sharif an Abi Abdurrahman al-Hubli annahu sami'a Aba Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu yaqul qala Rasulullah SAW mithlahu sawa. Bab yang seterusnya 4877 adalah bab bayani ma a'addahu Allah Ta'ala lil mujahid fil jannah minad darajat. Bab pada hadis yang menerangkan apa yang Allah telah sediakan bagi orang yang berjuang pada jalan Allah fil jannah, apa yang Allah sediakan untuknya di dalam syurga, minad darajat, daripada kedudukan-kedudukan yang tinggi. 4877 baca sanad dia.
Maka daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, man radiya billahi rabba, barang siapa yang reda Allah adalah Tuhannya, wa bil islami dina, dengan Islam sebagai agamanya, wa bi Muhammad nabiyya, dia reda dengan Nabi Muhammad sebagai nabinya, wajabat lahul jannah, maka wajiblah untuknya syurga. Fa'ajabalaha, maka merasa ta'ajub dengan hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri. Faqala, maka Abu Sa'id berkata, aidaha alayya, ulanglah lagi hadis tersebut untukku wahai Rasulullah. Fafa'ala, maka baginda Nabi SAW pun mengulanginya. Thumma qala, kemudian baginda bersabda, wa ukhra, dan ada perkara lain, yurfa'u bihal abdu, yang boleh meninggikan dengan sebab amalan tersebut akan hamba, akan bagi hamba tersebut mi'ata darajatin fil jannah, 100 kedudukan dalam syurga. Bila buat amalan tu, ditinggikan darjat seseorang itu 100 kedudukan, 100 tingkat di dalam syurga. Ma baina kulli darajatin, sabda Nabi, jarak di antara setiap tingkat punya jauh adalah sebagaimana jarak di antara langit dan bumi. Qala, maka berkata Abu Sa'id, wa ma ya Rasulullah, apakah amalan yang jika dilakukan meninggikan darjat? Sabda Nabi SAW, al-jihadu fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengulanginya lagi, al-jihadu fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Bab yang seterusnya, beberapa hadis berkenaan tentang sesiapa yang syahid pada jalan Allah, kuffirat khatayah, diampunkan dosa-dosanya, illa dain, kecuali hutang tak diampunkan. Nak menunjukkan walaupun besar ganjaran yang dapat, namun betapa pentingnya untuk menyelesaikan hutang. Terus baca 4878. Maka Nabi SAW, bahawa Abu Qatadah telah meriwayatkan bahawa sesungguhnya beliau telah mendengar Nabi SAW annahu qama fihim, bahawa baginda Nabi SAW telah berdiri di kalangan mereka. Fadzakara lahum, dan baginda telah menyebut kepada mereka, annal jihada, bahawa sesungguhnya berjuang, fi sabilillahi, pada jalan Allah, wal imana billah, sesungguhnya beriman kepada Allah, afdalul a'mal, adalah sebaik-baik amalan. Faqama rajulun, maka ada seorang sahabat telah bangun, faqala, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, araita bermaksud akhbirni, maklumkanlah daku wahai Rasulullah, in kutiltu, jika aku in kutiltu, jika aku terbunuh fi sabilillah, pada jalan Allah, tukaffiru anni khatayaya, adakah akan diampunkan daripadaku dosa-dosaku? Faqala lahu Rasulullah, maka Nabi SAW bersabda, na'am ya, in qutilta fi sabilillah, jika kamu terbunuh pada jalan Allah, wa anta, dengan syarat kamu sabir, sabar, muhtasib, mengharapkan ganjaran pahala, mukbil, maju ke hadapan, ghairu mudbir, tidak melarikan diri daripada medan pertempuran. Thumma qala, kemudian Nabi SAW bersabda, kaifa qulta, maka Nabi SAW bertanya balik, apa yang kamu tanya tadi? Maka sahabat ini pun bertanya, ara'aita, maklumkanlah daku wahai Rasulullah, jika aku terbunuh pada jalan Allah, adakah diampunkan dosa-dosaku? Maka Nabi SAW bersabda, na'am, ya, akan diampunkan dosa-dosa dengan 3 syarat. Wa anta sabir, bahawa engkau bersabar di atas ujian tersebut, muhtasib, mengharapkan ganjaran pahala, muqbil ghairu mudbir, maju ke hadapan dan tidak lari daripada medan pertempuran, illa dain, kecuali ada satu dosa yang tak diampunkan, itulah hutang. Fa inna Jibril, kerana sesungguhnya Jibril alaihi salatu wassalam baru memaklumkan kepadaku perkara tersebut. Qala li dzalika. 4879 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ila qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Muhammadul Musanna qala hadatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Yahya bin Sa'id an Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita in qutiltu fi sabilillah, bermakna hadits Laitsi. 4880 pun kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama dengan riwayat sebelum ini. Kita sedang membaca hadis-hadis sahih Muslim. Tengok
Suara jelas tak kat dua-dua? Wabihi ilaihi qala hadatsana Sa'id bin Mansur qala hadatsana Sufyan an Amr bin Dinar an Muhammad bin Qais ra'a tahwil. Wabihi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Ajlan an Muhammad bin Qais an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu ahaduhuma ala sahibihi anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar. Cuma dalam riwayat ini ada perkataan mimbar. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi dan ketika itu Nabi SAW berada di atas mimbar. Faqala, maka lelaki ini pun bertanya, ara'aita in darabtu bisayfi, dengan riwayat yang lebih kurang sama, bimakna hadithil makburi. 4881 baca sanadnya. وهو ابن عباس الثاني عن عبد الله بن يزيد بن عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda al-qatlu fi sabilillah. Yang ni yughfaru. Nabi SAW telah bersabda, yughfaru lisyahid, diampunkan bagi orang yang mati syahid, kullu dzambin, segala dosanya, sebab besar pengorbanan dia. Maka diampunkan daripada orang yang mati syahid semua dosanya, kecuali illadain, kecuali hutang, maka itu tak dimaafkan. Dia perlu untuk selesaikan hutang dia. Dan adakah wajib untuk waris selesaikan hutang dia? Tak wajib, kalaulah dia tak tinggalkan sebarang harta. Tak wajib. Kalaulah warisnya tak nak, sebab mereka pun ada tanggungjawab tersendiri, maka tidak berdosa waris tersebut. Tapi kalaulah dia ada tinggalkan harta, maka wajib untuk warisnya membayar hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si mati. 4882 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, al-qatlu fi sabilillah, seseorang yang syahid pada jalan Allah, yukaffiru kulli syai'in, diampunkan segala dosanya, illa dain, kecuali hutang. Bab yang seterusnya berkenaan tentang penerangan, penerangan, penjelasan, anna arwah asy-syuhada, bahawa sesungguhnya roh-roh orang yang mati syahid fil jannah, berada di dalam syurga, wa annahum ahya, dan sesungguhnya roh-roh orang yang mati syahid adalah hidup, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, terus menerus diberikan rezeki. Maka kenapa hadis-hadis ini menyebut tentang syahid secara khusus? Kata Imam Nawawi pada baris yang kedua daripada awal tajuk, qala al-Marizi telah berkata bahawa minta maaf, yang ini berkenaan tentang nama perawi. Hadis yang pertama nanti kita akan nampak nama perawi adalah daripada Abdullah. Maka Abdullah ni siapa? Maka kata Al-Marizi, begitulah riwayat ini dinukilkan tanpa ada nisbah Abdullah ni siapa. Maka Abu Ali Al-Ghassani telah berkata, maka ada yang mengatakan Abdullah di sini adalah Abdullah bin Amr. Wa dzakarahu Abu Mas'ud ad-Dimashqi, dan inilah juga apa yang disebut oleh Abu Mas'ud ad-Dimashqi di dalam kitabnya Musnad Ibnu Mas'ud. Telah berkata Qadhi Iyad, wa waqa'a fi ba'din nusakh, dalam sebahagian catatan ada ditulis bahawa ini adalah namanya Abdullah bin Mas'ud. Namanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Wa huwa, pada baris bawah tu disebut wa huwa shawab, dan ini adalah yang lebih tepat, bahawa beliau adalah Abdullah bin Mas'ud. Terus baca 4883. Sa'alna Abdullah, kami telah bertanya kepada Abdullah. Maka para ulama berbeza pendapat. Ada mengatakan Abdullah bin Amr ibn al-As, ada mengatakan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhum. Maka kami telah bertanya kepada Abdullah an hadhil ayah, berkenaan tentang maksud ayat yang ada di dalam surah Ali Imran, ayat yang ke-169. Allah berfirman, wala tahsabanna, dan janganlah sesekali kamu menyangka, allazina qutilu, orang-orang yang terbunuh syahid fi sabilillah pada jalan Allah, amwata, mereka itu mati. Bal, bahkan ahyaun, mereka itu hidup,
inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, yurzakun, sambil dalam keadaan diberikan rezeki. Maka berkata dalam hasyiah nombor 1, wala'alla sabab as-su'al, maka sebab soalan ini ditanya berkemungkinan adalah ayyuqala ar-ruhu mushtarak baina tamamil amwat, bahawa keadaan roh adalah lebih kurang sama di antara semua orang yang meninggal dunia. Wa baqaul jasad ghairu mawjud fi ahad, dan roh tidak kekal di dalam tubuh mana-mana orang. Maka apakah khususnya ayat ini menyebut tentang orang yang mati syahid? Fama balu taksisi syuhada biqaunihim ahya. Maka kenapa disebut secara khusus tentang orang yang mati syahid? Wahasilud dafa', dan sebenarnya jawapan untuk menghilangkan keraguan adalah anna arwahahum, sesungguhnya roh-roh orang yang mati syahid, fi ajsadin, kekal di dalam tubuh badan mereka, yataladzadun, dan mereka beroleh kelazatan untuk merasai nikmat syurga, berbeza daripada roh-roh yang lain. Maka roh-roh yang lain dia tak dapat rasa nikmat syurga ketika di alam barzah. Orang yang mati syahid dah dapat nikmat syurga. Yang lain dia masih berada di alam barzah. Fahasal al-farqu baina syuhada'i wa ghairihim wa bihi khussati syahadah bi annahum ahya, bahawa mereka sebenarnya hidup ketika mana mereka mati syahid. Jelas ke jelas? Maka berkata Abdullah bin Mas'ud ataupun Abdullah bin Amr ibnu Al-As, amma inna, adapun sesungguhnya kami pernah bertanya kepada Nabi soalan tersebut. Faqala, maka baginda bersabda, arwahuhum, roh-roh orang yang mati syahid, fi jawfi tairin, berada pada perut ataupun pada badan burung yang berwarna hijau. Laha qanadil, ianya mempunyai pelita-pelita, mu'allaqatun, yang tergantung di arash. Tasrahu, maka orang yang mati syahid ini rohnya berterbangan, minal jannah, di dalam syurga, haitsu sya'at, ke mana yang dia nak pergi. Thumma ta'wi, kemudian dia akan kembali, ila tilkal qanadil, ke pelita-pelita tersebut. Fattala'a ilaihim rabbuhum ittila'ah, maka Allah akan melakukan tajalli kepada mereka. Maka Allah akan bertanya, hal tashtahuna syai'a, ada tak apa-apa yang kamu nak? Allah sendiri akan tanya kepada orang yang syahid. Maka mereka berkata, ayya syai'in nashtahi, apa lagi yang kami boleh inginkan? Wa nahnu nasrahu minal jannati haitsu syi'na, kami boleh berterbangan di dalam syurga ke mana yang kami mahu. Fa fa'ala dzalika bihim thalatha marrat, Allah akan bertanya 3 kali, ada tak apa-apa yang kamu nak? Falamma ra'au, apabila orang yang mati syahid melihat, annahum lan yutraku, bahawa sesungguhnya mereka tidak akan dibiarkan daripada terus-menerus Allah bertanya, maka mereka pun berkata, ya Rab, wahai Tuhan kami, nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina, kami ingin untuk engkau kembalikan roh kami ke tubuh badan kami, hatta nuqtala fi sabilik, sehingga kami boleh berjuang dan kami boleh syahid pada jalanmu marratan ukhra, sekali lagi, dan itu takkan berlaku. Falamma ra'a, maka apabila Allah melihat, alaysa lahum hajah, bahawa mereka tidak mempunyai sebarang keperluan, turiku, maka mereka akan ditinggalkan, dibiarkan untuk merasai nikmat syurga. Bab yang seterusnya berkenaan tentang kelebihan berjuang war-ribat. Apakah ar-ribat? Ar-ribat adalah seseorang yang berada di perbatasan untuk menjaga keselamatan. Lalu dia berada di perbatasan sempadan, perbatasan negara untuk menjaga sempadan daripada diserangi oleh musuh. Maka itu dikenali sebagai ar-ribat. Terus baca hadis. Maka sesungguhnya ada seorang lelaki telah datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, lalu ayyun nasi afdal, wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling bagus, yang paling terbaik? Maka Nabi SAW bersabda, orang yang terbaik adalah rajulun, seorang lelaki, yujahidu fi sabilillah, yang berjuang pada jalan Allah, bimalihi, dengan menggunakan hartanya sendiri, wa nafsihi, dan dia melakukan pengorbanan pada dirinya sendiri. Kemudian lelaki ini bertanya, siapa lagi selepas itu yang paling terbaik wahai Rasulullah? Sabda Nabi SAW, mukminun, seorang beriman, fi syi'bin minasyi'ab, yang tinggal di salah satu lembah,
Ya'budu rabbah, dia beribadah kepada Allah, wa yada'un nasa min syarrih, dan dia meninggalkan manusia daripada kejahatannya. Dia meninggalkan manusia daripada kejahatannya. Maka adakah maksud dia betul-betul kena tinggal kat lembah seorang-seorang? Maka ini yang menjadi persoalan dan perbahasan para ulama. Baris yang kedua daripada bawah, Imam Nawawi menerangkan bukanlah maksudnya kena tinggal dekat lembah secara fizikal, asing daripada manusia. Maksudnya adalah, kata Imam Nawawi rahimahullah, walaisal muradu nafsu syai' bi khususa. Maksudnya bukanlah secara khusus tinggal dekat lembah yang Nabi maksudkan. Balil murad, bahkan yang dimaksudkan oleh Nabi, al-infirad wal i'tizal, belajar untuk mengasingkan diri daripada terlalu banyak bergaul dengan manusia. Wa dzakara sya'ab, dan Nabi menyebut lembah misalah, sebagai contoh, sebagai perumpamaan. Li'annahu khalin 'anin nasi ghaliba, kerana kebiasaannya kawasan lembah, tempat yang berada di antara dua bukit, tidak ada orang yang tinggal di situ. Wa hadzal hadis, dan hadis ini sebenarnya lebih kurang dengan hadis yang lain ketika Nabi SAW ditanya, bagaimanakah cara untuk selamat daripada fitnah, anin najah? Maka Nabi SAW bersabda, amsik alaika lisanak, lazimkan ke atas diri kamu untuk menjaga lidah kamu. Jaga lidah. Wal yasa'ka baituk. Wal yasa'ka baituk maksudnya selalu berada di rumah. Luaskan rumahmu bermaksud selalu kamu berada di rumah kamu. Wabki ala khati'atik, dan gunakan masa yang kamu ada untuk menangisi dosa-dosa kamu, iaitu bertaubat dan kembali kepada Allah. Jelas ke jelas? Terus baca riwayat seterusnya, 4885. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, seorang lelaki telah bertanya, ayyun nasi afdal, manusia manakah yang paling afdal wahai Rasulullah? Maka baginda bersabda, mukminun, seorang beriman, yujahidu, yang terus-menerus berjuang, binafsihi, dengan diri dan hartanya, fi sabilillah, pada jalan Allah. Qala thumma man, lelaki itu bertanya, selepas itu siapa wahai Rasulullah? Nabi bersabda, thumma rajulun, kemudian seorang lelaki, mu'tazil, yang mengasingkan diri, fi syi'bin minasy'ab, pada salah satu lembah. Lembah bermaksud dia mengasingkan diri daripada kesibukan manusia. Lalu apa yang dibuat bila mengasingkan diri? Ya'budu rabbah, dia menyembah Allah, wa yada'un nasa min syarrih, dan dia menjauhkan manusia daripada kejahatan diri dia. Syarrih ni kembali pada diri dia. Dia menjauhkan manusia daripada kejahatan diri dia. Dia tak adalah mengumpat, dia tak adalah menuduh, dia tak adalah fitnah. Dia menjauhkan manusia daripada kejahatan dirinya. Kita selalunya nak menjauhkan diri daripada kejahatan manusia, tapi sebenarnya diri kita yang tak elok, dan itu yang menjadikan kita hanya nampak keburukan manusia. 4886 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsana Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi qala hadatsana Muhammad bin Yusuf an al-Auza'i an ibn Shihab bi hadzal isnad qala rajulun fi syi'bin wa lam yakul thumma rajul. 4887 baca sanad dia. Nabi SAW telah bersabda, min khairi ma'asyin nasi lahum, sebaik-baik kehidupan untuk manusia adalah rajulun, seorang lelaki, mumsikun, memegang, inana farasih, tali kekang kudanya, fi sabilillah, berjuang pada jalan Allah. Yatiru, dia bergegas, berterbangan maksudnya dia sentiasa bersedia, dia sentiasa bergegas, alamat ni, berada di belakang kudanya. Kullama sami'a, setiap kali dia mendengar, hay'atan, bunyi kedatangan musuh. Hay'ah pada baris yang kedua, as-sawtu inda huduril adu, bunyi kedatangan musuh. Maka setiap kali dia mendengar bunyi kedatangan musuh, au faz'atan, ataupun dia mendengar Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kebangkitan musuh. Allahumma salli ala sayyidina faz'ah an-nuhud ila al-adu, ataupun dia mendengar kebangkitan musuh, tara alaih, dia segera menuju kepada musuh, dia tak takut. Ya bertari, dia melakukan ini semata-mata mencari
al-qatla wal maut, dan terbunuh ataupun syahid pada jalan Allah. Mazannah, dan itulah keinginan dia. Mazannah ay matlabah, itulah keinginan dia. Maksudnya dia nak syahid pada jalan Allah. Au rajulun, ataupun seorang lelaki, fi ghunaimatin, yang tinggal bersama dengan sekumpulan ataupun sekawanan kambing miliknya, fi ra'si sya'afatin, pada puncak bukit. Sya'af maksudnya ra'sul jabal, puncak bukit. Min hadhihi sya'af, daripada puncak-puncak bukit yang banyak. Au batni wadin, ataupun dia tinggal di mana-mana lembah daripada lembah-lembah ini. Tapi kita dah belajar pandangan Imam Nawawi, maksudnya bukanlah praktikal kena tinggal ke atas bukit ataupun lembah. Tetapi sebaliknya, banyak mengasingkan diri daripada manusia supaya kita tidak memberi mudarat kepada manusia yang lain. Dengan kata-kata kita, perbuatan kita, sangka buruk kita dan sebagainya. Lalu apa dia buat bersendirian? Yuqimus salah, dia mendirikan salat, wa yu'tiz zakah, menunaikan zakat, wa ya'budu rabbah, terus menerus menyembah Allah, hatta ya'tiyahul yaqin, sehingga datang kepadanya perkara yang pasti, dalam kurungan itulah mati. Laisa minan nas illa fi khair, tidaklah dia bergaul bersama manusia kecuali hanya pada perkara yang baik. Lalu daripada sini kita faham, bukanlah dia asingkan diri ni 100%, tetapi dia sentiasa bersendirian supaya manusia selamat daripada keburukan dan kejahatan yang ada daripada dirinya. 4888 dan 89 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wabi ilaihi qala wa hadatsanahu Qutaibah bin Sa'id an Abdul Aziz bin Abi Hazim wa Yaqub ya'ni bin Abdul Rahman Al-Qari kilahuma an Abi Hazim bi hadzal isnad mithlah wa qala an Ba'jah bin Abdullah bin Badar wa qala fi syi'batin min hadhihi sya'ab khilaf riwayat Yahya. 4889. Wa bi ilaihi qala wa hadatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wa Abu Quraib qalu hadatsana Waqi'an an Usamah bin Zaid an Ba'jah bin Abdullah al-Juhani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimakna hadis Abi Hazim an Ba'jah wa qala fi sya'bin min asy-sya'ab. Bab yang seterusnya berkenaan tentang bayan, penjelasan ar-rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar. Ada dua orang, salah seorang daripada mereka telah membunuh yang kedua. Namun peliknya, yadkhulanil jannah, sabda Nabi, kedua-duanya masuk syurga. Maka apakah situasi yang kedua-duanya boleh masuk syurga? Yang membunuh dan juga dibunuh, kedua-duanya masuk syurga. 4890. Baca sanad dia. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, yadhakullah, Allah bergembira, ila rajulain, kepada dua orang lelaki, yaqtulu ahaduhumal akhar, telah membunuh salah seorang daripada mereka akan yang lain. Kilahuma yadkhulul jannah, maka kedua-duanya masuk syurga. Maka Nabi menerangkan bagaimana kedua-duanya boleh masuk syurga. Yuqatilu hadza fi sabilillah, yang orang yang kena bunuh ini dia berjuang pada jalan Allah. Fayustashhad, maka dia telah disyahidkan. Tsumma yatubullahu 'alal qatil, kemudian Allah memberi taubat, menerima taubat daripada pembunuh yang sebelum itu bukan Islam. Fayuslim, lalu dia pun masuk Islam. Fayuqatilu fi sabilillah, kemudian dia pula berjuang pada jalan Allah. Fayustashhad, maka dia pun mati syahid, maka kedua-duanya masuk syurga. Jelas ke jelas? 4891 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb wa Abu Quraib qalu hadatsana Waqi' Sufyan an Abi Zinad bi hadzal isnad mithlah. 4892 baca. Nabi SAW telah bersabda, yadhakullahu lirajulain, Allah bergembira dengan dua orang lelaki. Yaqtulu ahaduhumal akhar, telah membunuh salah seorang daripada mereka akan yang lain. Kilahuma yadkhulul jannah, kedua-duanya akan masuk syurga. Maka para sahabat bertanya, kaifa ya Rasulullah, bagaimana boleh begitu? Wahai utusan Allah, sabda Nabi, yuqtalu hadza, terbunuhnya orang yang pertama ini kerana syahid, fayalijul jannah, maka dia pasti masuk syurga. Summa yatubullahu 'alal akhar, kemudian Allah menerima taubat daripada yang kedua, yang sebelum ini bukan Islam, yang telah bunuh orang yang pertama. Fayahdihi lil Islam, maka Allah telah beri kepadanya petunjuk kepada Islam. Summa yujahidu fi sabilillah, kemudian dia terus menerus berjuang pada jalan Allah. Fayustashhad,
dan dia pun disyahidkan, maka kedua-duanya masuk syurga. Bab yang ke-35 ni sebenarnya lebih kurang sama, berkenaan tentang man qatala kafira, barang siapa yang telah membunuh seorang yang kafir, summa saddada, dan kemudian dia masuk Islam. Saddada ni kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, maka kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, saddada muskil, ada kemuskilan pada perkataan ini, kerana orang beriman apabila dia berlaku baik, dia sentiasa kekal di atas kebaikan, maka dia tak akan masuk ke dalam neraka sama sekali, lam yadkhulin nar asla. Maka kata Qadhi Iyad, wa wajhu, antara penjelasannya adalah bahawa perkataan saddada ini kembali kepada orang yang kafir, yang tidak Islam, al-qatil, yang pembunuh tersebut. Dan sebenarnya maksud hadis ini wa yakunu bi ma'nal hadis sabiq. Maksud hadis ini sebenarnya lebih kurang sama dengan hadis sebelum ini. Jelas ke jelas? Terus 4893. Terus maka tidak akan berkumpul seorang yang tidak beriman, waqatiluhu ay waqatilul kafir, dan orang yang telah membunuh orang kafir tersebut. Okey, la yajtami, tidak akan berkumpul seorang kafir dan pembunuhnya finnari abada, di dalam neraka selama-lamanya. Maka pada baris yang pertama kata Muhasyi, al-muradu bihi man qatalal kafir, bahawa seseorang yang telah membunuh seorang yang tidak beriman. Thumma mata, dan orang yang dibunuh tersebut meninggal dunia dalam keadaan iman. Wahwal murad, dan itulah maksud yang diterangkan pada hadis yang kedua, summa saddada ay istiqama alal iman hatta mata alaih. Terus baca riwayat seterusnya 4894. Maka Nabi SAW bersabda, tidak akan berkumpul di dalam neraka ijtima'an, berkumpulnya, yadurru ahaduhum al-akhar, yang boleh mendatangkan mudarat di antara satu sama lain. Maka ini nak menerangkan bahawa setiap orang akan ditunjukkan akan neraka. Seperti mana firman Allah dalam surah Maryam, wa in minkum illa wariduha, dan tidaklah setiap daripada kamu kecuali semua akan melewati neraka. Tapi orang yang beriman tidak mudarat apabila dia melewati neraka. Maka ditanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Sabda Nabi, mukminun, seorang beriman, qatala kafira, yang telah membunuh seorang yang tak beriman. Namun thumma saddada, orang yang dibunuh tersebut masuk Islam. Seperti mana pandangan Qadhi Iyad yang kita baca tadi. Maka kedua-duanya tidak akan dikumpulkan di dalam neraka. Jelas ke jelas? 4865. Hadis berkenaan tentang kelebihan bersedekah pada jalan Allah, wa tad'ifiha, dan gandaan pahala orang yang bersedekah. Orang yang bersedekah ini pahalanya digandakan sampai 700 kali ganda. Terus 4895. Telah datang seorang lelaki binaqatin, membawa seekor unta makhtumatin, yang siap bertali kekang. Maksudnya unta tersebut lengkap. Maka dia berkata, hadhihi, unta ini, fi sabilillah, adalah untuk pada jalan Allah. Maksudnya dia sedekahkan seekor unta. Maka Nabi SAW bersabda, laka biha, untuk kamu dengan sebab sedekah ini pada hari kiamat, sab'umi'ati naqah, 700 ekor unta, kulluha makhtumah, semuanya akan lengkap bertali kekang. Maksudnya adalah sebagaimana sedekah yang kamu bagi, itulah gandaan 700 kali ganda yang Allah akan beri. 4896, yang ini kita tidak terjemahkan. Wa bi ila qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abu Samah an Zaidah tatahwil. Wa bi ila qala hadatsani Bishr bin Khalid qala hadatsana Muhammad yani bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah, kilahuma 'anil Amash bi hadzal isnad. 4897, hadis-hadis berkenaan tentang kelebihan i'anatil ghazi, menolong orang yang ingin untuk berjuang pada jalan Allah,
bimarkub dengan memberi kenderaan dan selainnya, wa khilafatihi dan kelebihan orang yang tinggal untuk menjaga, fi ahlihi keluarga orang yang berjuang, bi khairin dengan perkara-perkara yang baik. Maka ada dua perkara. Seseorang tu tak dapat pergi, dia bantu orang yang nak pergi. Dia dapat pahala yang banyak. Ataupun dia tak dapat pergi dan dia bantu keluarga orang yang ditinggalkan pada jalan Allah, itu pun dia dapat pahala. 4897 baca sanad dia. Daripada sahabat Nabi Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau telah berkata, ja'a rajulun, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW lalu berkata, inni ubdi'abi. Ubdi'abi maksudnya apa? Muka surat sebelum ni baris yang terakhir. Maksudnya adalah halakat dabbati. Wahai Rasulullah, telah binasa, telah mati kenderaanku. Fahmilni, maka berikanlah kenderaan, tunggangan untukku. Maka Nabi SAW bersabda, ma indi, aku tak ada apa-apa kenderaan untuk berikan kepada kamu. Faqala rajulun, maka berkata seorang sahabat yang lain, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ana adulluh, aku boleh untuk menunjukkan kepadanya alaman kepada seseorang yang yahmiluh, yang sanggup untuk memberi kenderaan kepadanya. Maka Nabi pun bersabda, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan untuk sesuatu kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilih, maka untuknya adalah pahala yang sama sebagaimana orang yang melakukannya. Kita menjadi penyebab, kita pun akan dapat pahala yang sama seperti pelakunya. 4898 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Isa bin Yunus tahwil. Wa bi ilai qala wa hadatsani Bishr bin Khalid qala akhbarana Muhammad yakni bin Ja'far an Syu'bah tahwil. Wa bi ilai qala wa hadatsani Muhammad bin Rafi qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Sufyan kulluhum anil A'mash bi hadzal isnad. Riwayat yang seterusnya 4899 menceritakan tentang seorang sahabat yang tak dapat keluar berjuang. Maka Nabi suruh dia bagi segala peralatan dia kepada sahabat yang nak pergi. Maka dia kata dengan isteri dia, bagi semua supaya aku pun boleh dapat pahala. 4899 baca. Bahawa ada seorang pemuda daripada Banu Aslam. Ada seorang pemuda daripada Banu Aslam telah berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inni uridul ghazwa, sesungguhnya aku ingin untuk keluar berjuang. Walaysa ma'i, namun aku tidak mempunyai bersama denganku ma atajahas, sesuatu yang boleh aku jadikan kelengkapan dan persediaan. Tak ada apa-apa, tak ada kenderaan, tak ada bekalan. Maka Nabi bersabda, iti fulana, pergilah kamu mendatangi fulan, fulan bin fulan, orang tersebut. Fa innahu, kerana sesungguhnya orang tersebut, qad kana, sesungguhnya dia telah tajahas, melakukan persediaan. Famarida, lalu dia jatuh sakit. Fa'atahu, maka pemuda daripada Banu Aslam ini mendatangi sahabat tersebut. Lalu dia pun berkata, sesungguhnya Nabi SAW yukri'uka, mengutuskan kepadamu salam. Wa yaqulu, dan baginda bersabda, a'tini, berikanlah kepadaku, alladhi, persiapan yang, tajahaz tabih, kamu telah membuat persiapan dengannya. Qala, maka berkatalah sahabat tersebut, ya fulanah, wahai isteriku, a'tihi alladhi, berikanlah kepada pemuda ini, alladhi, persiapan yang, tajahaztu bih, yang aku telah melakukan persiapan dengannya, wala tahbisi, dan janganlah kamu menahan daripada pemberian kepada sahabat ini syai'an, sesuatu apapun. Fawallahi, maka demi Allah, la tahbisi minhu syai'an, tidaklah kamu menahan sesuatu daripadanya, fayubaraka laki fih, yang mana pada benda yang kamu tahan itu adanya keberkatan. Tak ada keberkatan bagi semua. Sebab Nabi SAW suruh, maka bagi semua, kenderaan, persediaan, pakaian perang, bagi semua. 4,000, maka sebenarnya dua-dua dapat pahala. Yang memberi persediaan dan orang yang berjuang pada jalan Allah, kedua-duanya mendapat pahala. 4,900 terus.
Sabda Nabi SAW, menjahaza, barang siapa yang mempersiapkan ghazian, seseorang yang berjuang fi sabilillahi, pada jalan Allah, faqad ghaza, maka seolah-olah dia sendiri yang berjuang. Dia pun dapat pahala walaupun dia tak keluar daripada rumah dia. Sabda Nabi SAW, wa man khalafahu, barang siapa yang tinggal barang siapa yang tinggal dan berlaku baik fi ahlihi, pada ahli keluarga orang yang berjuang, bi khairin, dengan kebaikan, faqad ghaza, maka seolah-olah dia pun turut berjuang dan berperang. Maksudnya ada orang yang keluar berjuang, tinggalkan keluarga dia beberapa ketika, dia bantu untuk tolong, untuk selesaikan masalah keluarga orang yang berada di jalan Allah tersebut, dia pun dapat pahala. 4901 kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Ismail bin Ulayya an Ali bin al-Mubarak qala hadatsana Yahya bin Abi Katsir qala hadatsani Abu Sa'id Maula al-Bahri an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athan ila bani bukan ni. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Rabi' az-Zarani qala hadatsana Yazid ya'ni ibn Zurai'in qala hadatsana Husain al-Muallim qala hadatsana Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah bin Abdurrahman an Busri bin Sa'id an Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghazian faqad ghaza wa man khalafa ghazian fi ahlihi faqad ghaza. 4902 baca sanad dia. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW ba'athan, telah mengutus satu utusan ila Bani Lihyan, kepada Bani Lihyan, min Huzail, yang merupakan pecahan daripada suku Huzail. Faqala, maka baginda bersabda, liyan ba'ith, hendaklah bangkit menghantar, min kulli rajulain, daripada setiap dua orang lelaki, ahaduhuma, seorang mesti keluar daripada setiap dua lelaki. Namun kedua-duanya akan dapat pahala, sebab orang yang keluar kerana dia berjuang, orang yang tinggal kerana dia menjaga keluarga orang yang berjuang. Wal ajru bainahuma, dan pahala akan diberikan di antara mereka berdua. 4903 yang ini kita tidak terjemahkan, begitu juga 904. Wa bihi ilaihi qala wa haddatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Abdul Samad yani ibn Abdul Warith qala sami'tu abi yuhaddithu qala hadatsana Husain an Yahya qala hadatsani Abu Sa'id Maula al-Mahri qala hadatsani Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW ba'athan bimithli. 4904. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsani Ishaq bin Mansur qala akhbarana Ubaidullah ibn Musa yani ibn Musa an Syaiban an Yahya bihadzal isnad mithlah. 4905 baca sanad dia. Sesungguhnya Nabi SAW ba'atha ila Bani Lihyan, telah mengutuskan utusan kepada Bani Lihyan. Baginda bersabda, liyakhruj, hendaklah keluar, min kulli rajulaini, daripada setiap dua lelaki, rajulun, seorang lelaki. Kena keluar pada jalan Allah. Thumma qala lil qa'id, kemudian baginda bersabda kepada yang tertinggal, yang tak ikut, ayyukum khalafal kharij, ayyukum, sesiapa di antara kamu, khalafa, yang tinggal, al kharij, pada ahli, al-kharija fi ahli, yang tinggal menjaga, khalafah, tinggal menjaga keluarga orang yang keluar pada jalan Allah dan menjaga hartanya, bi khairin, dengan baik, kanalahu, adalah untuknya, mislu, seperti, nisfi ajril kharij, separuh daripada pahala orang yang keluar pada jalan Allah. Yang mana ianya adalah pahala yang besar. InsyaAllah kita akan sambung daripada riwayat 4906 pada jam 3 petang nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.